Pada masa kini, kes pendaraan seringkali menghiasi kaca TV dan media sosial. Hal ini seringkali berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Antara kes pendaraan yang seringkali terjadi dalam golongan kanak-kanak ini adalah kes pendaraan seksual. Pendaraan seksual adalah antara seksual yang dilakukan oleh individu yang lebih dewasa daripada kanak-kanak untuk memuaskan nafsu mereka yang tidak terkawal. Pendaraan kanak-kanak boleh berlaku melalui dua cara. Yang pertama ialah sentuhan fisikal, contohnya ciuman, rabaan, dan memaksa kanak-kanak untuk menyentuh alat sulit. Dan yang kedua pula ialah tidak melibatkan sentuhan, contohnya menampal gambar-gambar atau video pornografi, memaksa kanak-kanak untuk mendedahkan tubuh mereka, dan bercakap perkara-perkara yang merunsurkan luca. Terdapat banyak faktor berlakunya pendaraan kanak-kanak, antaranya ialah ibu bapa yang kurang pendidikan agama. Mereka mudah hilang pertimbangan kerana tidak memikirkan dosa dan pahala, bahkan mereka merasakan pendaraan bukan satu kesalahan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, ilmu agama amat penting di dalam rumah tangga kerana ia boleh memberi panduan yang terbaik dalam menguruskan keluarga. Selain itu, masalah ekonomi yang dihadapi oleh sesebuah keluarga. Masalah ekonomi menyebabkan mereka bertindak ganas terhadap anak-anak. Ramai ibu bapa menjadi kurang waras akibat tekanan ekonomi dan menjadikan kanak-kanak sebagai tempat untuk melepaskan tekanan. Mereka menyakiti dan memukul kanak-kanak dengan pelbagai cara, dan keadaan ini amat menyedihkan kerana anak-anak tidak sepatutnya diperlakukan sebegitu pada usia mereka memerlukan kasih sayang dan perlindungan. Sepatutnya ibu bapa tersebut perlulah berfikir cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukannya dengan melepaskan tekanan. Akhir sekali ialah pengaruh kisah silam. Apabila seseorang itu telah didera pada masa kecilnya, kemungkinan besar apabila mereka sudah dewasa, mereka akan melakukan perkara yang sama pada anak-anak mereka. Ini kerana mereka sudah terbiasa diperlakukan sebegitu sehingga ianya dilakukan kepada anak mereka sendiri. Terdapat beberapa kesan pendaraan seksual terhadap kanak-kanak, yaitu dari segi masalah fizikal. Masalah ini bermula daripada kebimbangan. Hal ini mengakibatkan berat badan menurun, tekanan darah tinggi, dan suka memakai pakaian yang berlapis-lapis. Seterusnya, masalah sosial. Masalah ini menyebabkan kanak-kanak sering bercakap tentang teman baru yang lebih dewasa, suka berahsia, mempunyai masalah perhubungan, dan menagih dada serta mengambil alkohol. Selain itu,
Masalah psikologi, kanak-kanak mula takut pada orang lain, perubahan tingkah laku mula ketara, suka mengasingkan diri, sukar untuk tidur, dan takut dalam keadaan gelap. Tambahan pula kanak-kanak juga berasa tidak berupaya, cenderung mencederakan diri, gagal memberi tumpuan dalam pembelajaran dan komunikasi. Pada pandangan saya, kes penderaan kanak-kanak ini semakin berleluasa dalam era globalisasi kini. Hal ini karena sesetengah pihak kurang mengambil berat dalam menangani masalah ini untuk terus berlaku. Justru itu, terdapat pelbagai langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak bagi membendung kes ini daripada terus meningkat. Salah satunya adalah pihak kerajaan perlulah mengadakan kempen kesedaran khususnya kepada ibu bapa atau pengasuh. Kempen ini adalah bagi menyedarkan ibu bapa dan pengasuh tentang tanggung jawab mereka. Semestinya setiap orang mengimpikan keluarga yang bahagia kerana keluarga adalah segala-galanya bagi kita. Kita sangat memerlukan insan-insan tersayang di samping kita. Jadi, dengan adanya kempen ini, sedikit sebanyak boleh mengelakkan daripada berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Pihak yang berkuasa juga haruslah mengambil tindakan yang lebih tegas seperti mengenakan hukuman yang berat bagi ibu bapa atau sesiapa sahaja yang mendera kanak-kanak. Mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang boleh menyebabkan pendera-pendera berasa takut akan hukuman yang bakal mereka hadapi akibat perbuatan sendiri yang tidak berperi kemanusiaan. Dan dalam usaha membanteras kes penderaan kanak-kanak daripada berlaku, peranan masyarakat haruslah diutamakan. Masyarakat haruslah sentiasa peka dengan keadaan di sekelilingnya. Jika mendapati terdapat salah seorang jiran yang melakukan penderaan terhadap kanak-kanak, mereka haruslah segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis secepat yang mungkin tanpa mempedulikan ancaman kepada jiran mereka. Selain itu, pengawalan keselamatan di sekeliling kediaman penduduk haruslah diperketatkan. Hal ini amatlah penting bagi memastikan tidak ada seorang pun yang berani mendera kanak-kanak serta dapat memastikan kanak-kanak mendapat perlindungan daripada didera serta disakiti oleh mana-mana pihak yang tidak bermuara itu. Dalam usaha ini, penduduk setempat sendiri haruslah melakukan rondaan secara bergilir-gilir untuk memastikan tiada sebarang kejadian yang tidak diingini serta mencurigakan daripada berlaku. Kesimpulannya, jenayah penderaan ini perlu diatasi dengan berkesan. Kerjasama daripada semua pihak amatlah diperlukan bagi membendung gejala ini daripada berleluasa. Setiap ibu bapa seharusnya memupuk semangat ingin maju dalam diri anak-anak secara psikologi. Penderaan seksual merupakan isu sejagat dan memerlukan tindakan segera daripada semua pihak. Isu ini tidak boleh dipandang remeh dan beranggapan bahawa hanya individu tertentu terlibat sebagai mangsa. Setiap masyarakat perlu meningkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan dan pembangunan fizikal. Sehubungan dengan itu, isu ini perlu ditangani segera. Mangsa perlu dikenal pasti dan diberi rawatan sesuai supaya trauma yang dialami tidak berpanjangan. Diharapkan kerjasama antara pihak berkuasa dan masyarakat dapat menangani masalah penderaan seksual kanak-kanak daripada terus berleluasa kerana kanak-kanak merupakan sebuah permata yang indah untuk dijaga dan dididik dengan baik agar menjadi modal insan yang berguna di masa hadapan.